Dengar jelas kan? Dengar, alright. So for today kita nak habiskan topik 7. Ada lagi sikit je. Lepas tu kita nak continue topik 9. Alright, in case you sharing your devices, please let me know. Bagi tahu kat ruangan chat macam yang lain dah buat tu. Bagi tahu kat chat ke nanti saya check kat situ. Okay, kita mulalah ya. Alright, so yesterday we stop until example 14 and then I ask you to do on your own for example 15. Saya suruh buat example 15 kan? Sudah? Okay, so for example 15, how many ways that can the word September be arranged? And untuk soalan ni ada berapa? Ada berapa bilangan huruf dalam soalan ni? Ada? Kuat sikit tak ada huruf. 9. September ada 9 huruf. Okey, lepas tu? Kenapa dia lost connection? Miss, ayo, rasanya okey je kot. Okey, tes. Dengar tak suara saya? Dengar. Dengar okey. Dengar. Alright. So kita patah balik tadi. Soalan kita September ada berapa huruf tadi? 9. Ada 9. Ada berapa yang repeated? Huruf apa yang repeated? E. Huruf E ulang berapa kali? 3. Ya, 3 kali. Ada huruf lain yang repeated kat situ? Ya ada. Okay, so part A, no restriction. Macam mana kita nak susun? Apa jalan kerja awak untuk part A? 9/9. 9/9. Lepas tu, bahagi? Bagi dengan 3P3. Bahagikan dengan 3P3. Okey, dapat berapa jawapan? Korang pun nak tekan ni. Korang pun nak kira Tak kira semalam. 60480. 60480. Okay, settle part A. Next, part B. E must be together. Okay, so bila E must be together, kita assume E tu kita ikat dia sebagai satu tempat. Kita buatlah 9 tempat dulu. And then we have 3 is that kita assume kita ikat dia bersama-sama. Okay, so yang tinggal sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal 7 item yang kita nak kena susun. So 7, 3, 7. But then between these 3 is kita boleh shuffle up. Among these 3 is je, 3 E ni je kita boleh shuffle up. So 3P3 and then divided by 3P3 sebab kita punya E tu berulang 3 kali. So ni boleh cancel out lah sebenarnya. So 7P7 ataupun 7 factorial. Dapat berapa jawapan? 2040. Berapa? 5040. Okay. Next one, C. Not all the letter E are together. So kalau not all letter E together, apa kita nak buat? Kita kena kira di antara tu. So tolak dulu huruf 3E tadi, kita ada balance 6 huruf. 9 total, tolak 3E, kita ada 9 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 huruf ni kita nak susun 6P6.
Lepas tu E ni sebab kita nak make sure dia tak together, kita kena letak dia separated. So kita kena letak dia di antara 6 letter yang kita dah susun. Yang saya tengah buat arrow tu. Ada berapa space boleh masuk huruf E? 23. Kita ada 7 space, but then we have to arrange only 3 is so 73 and then divided by repeated case lah tadi, repeat 3. Okay, dapat berapa jawapan kat situ? Dua lima dua kosong kosong. 25200. Okay, settle. Habislah cerita untuk permutation arrangement. So for today kita nak continue untuk combination pula. So when it comes to combination, arrangement tu tak penting. Kat sini dia akan cakap dia berbeza dengan permutation. Okay. So kalau arrangement, susunan siapa mula dulu, siapa mula kemudian tu penting. Tapi kalau dia combination, kita tak consider benda tu. Okay, contohnya kat atas ni lah kita ada 3 huruf je, P, Q, R. So, kat dalam list tu, sekejap saya tengah highlight. If it's permutation, NPR, susunan tu penting. So kat sini dia dah bagi list dah. We have 6 different arrangement. So kalau orang tu tanya pasal permutation, jawapan kita mesti ada 6 permutation lah, 6 different arrangement. But when it comes to combination, yang penting 3 huruf tu. P, Q, R. Siapa duduk first letter, siapa duduk last letter tak penting sebab dia kita akan consider dia sebagai one combination only. Yang penting kita pilih huruf tu. Kita pilih huruf tu pertama ke, kita pilih huruf tu last ke, dia tak kisah kat situ. Okay. Kita terus jawab soalan. Example 16. Okay, determine whether each of the following is a permutation or combination. A, we have 5 pictures placed in a row. Permutation ke combination yang ni? P ke C? P. P, permutation. Kenapa? Place Apa in a row. Yes, place. Awak nak letak benda tu. So maksudnya susunan tu penting. Okay, next. 3 storybooks pick from a rack. Keyword kita kat sini pick. So, P ke C? C. Combination. Yes, good. Combination. Kita sekadar nak ambil je. Okay, next one. A team of 9 player chosen from a group of 20. Keyword kita choose. Kita nak pilih. Combination. Yes, good. This is combination. And then last one, we have arrangement. Itu awak dah nampak dah. Arrange kat situ. So this one is P, permutation. Okay. So for each of the condition, awak kena cari keyword dia lah. Kalau awak jumpa keyword tu, awak dah tahu dah soalan tu sebenarnya nak suruh susun ataupun nak kena pilih. Okay, kita proceed example 70. So we have a quiz team of 4 is chosen. Kat sini choose, kita nak pilih from a group of 12 students. In how many ways could the team be chosen? Okay, so all together kita ada berapa pilihan? Semua sekali ada berapa? Ada 12. Ada berapa orang je kita nak kena pilih? 4 kat sini dia dah bagi dah 4. So our calculation because it's chosen, kita kena guna NCR. So calculation would be 12C4. 12C4 dapat berapa? 495. Very good, 495. Semua orang tak ada masalah tekan calculator. Semua jumpa je button NCR tu. Jumpa. Okay, kita proceed next one. Example 18. Okay, so a team of 3 students is chosen from a group of students consists of 5 girls and 9 boys. Find the number of ways the team can be formed. Okay, kita punya keyword kat sini ada 2. Satu dia dah cakap choose, satu lagi dia cakap form. Okay, form ni dia ambiguous sikit. So semalam dia ada juga form. Tapi kita buat kat permutation. Okay, so ingat form if it's melibatkan digit, nombor ataupun huruf.
then benda tu is NPR. Kalau form tu melibatkan people, melibatkan manusia, melibatkan orang, then awak kena guna NCR. Okay, jelas So jangan terperangkap dengan word form ni. Hati-hati tengok situation dia cerita pasal apa. Okay, so we have to choose 3. Maksudnya sekarang R kita 3 out of 5 girls and 4 boys. So altogether we have 9 option. 5 girls, 4 boys. Okay. Part A. It is consists at least 1 boy and at least 1 girl. Okay. Bila awak jumpa je perkataan ni at least ataupun at most, tak kisahlah. Dua-dua tu sama cerita dia. At least, at most tu confirm soalan kita dia dah lebih daripada satu case. So bila lebih daripada satu case, suggestion saya is kita start buat table. So that table kita akan listkan semua case yang ada so that kita tak miss case. Sekejap nak tarik ke tepi. Okay. So kita start buat table. Table tu tak ada apa pun, awak just listkan je cerita kita tadi. Kita ada 5 girls, 4 boys. Okay, ingat syarat kita mesti pilih 3 orang. So kita start tadi dengan syarat yang pertama, dia kata at least 1 boy. So kalau ada at least 1 boy, 1 boy kita dah pilih, maksudnya girl kita kena pilih berapa orang? 2. Girl kita kena pilih 2 orang. Good. Next, boy kita boleh pilih 2 orang. Sebab sekurang-kurangnya 1 kan? Okay. So kalau boy kita dah pilih 2 orang, girl kita akan pilih 1 orang. Betul? Betul. Okay. Next, boy kita boleh pilih 3 orang, girl kita pilih tak pilih langsung. Boleh? Betul? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Boleh. Sebab dia nak at least 1 girl and boy. Very good. So yang ni kita dah kena reject. Case yang ketiga ni tak boleh sebab kita mesti at least 1 girl. Awak buat list macam tu so that awak tak adalah confused. Awak akan ada semua possibility. Okay. So now we have 2 case only. 1. Ini case yang pertama. Ini case yang kedua. Okay. So ingat kat situ bila different case kita kena tambah. Kalau same case kita kena darab. So case yang pertama kita akan jadi 5C2 times with 4C1. Ini case yang pertama. Okay, next kita nak masuk case yang kedua, so kena plus. So second case would be 5C1 times with 4C2. Lepas tu tekanlah calculator. Dapat berapa? 70. Semua orang dapat? Dapat Miss, 70. Dapat. Okay. Alright. So, settle part A. Kita pergi part B. So, part B. Kat situ cerita dia. It does not consist of a particular boy and a particular group. A particular girl in a group. Okay, apa dia nak tu sebenarnya? It does not consist a particular boy and a particular girl in a group. Dia nak apa sebenarnya? Tak kisah. Dia tak kisah. Tahu? Does not consist maksudnya dia tak nak, betul? Does not consist, dia tak nak ada particular boy ni, ada seorang boy ni dia tak nak, ada seorang girl ni confirm dia tak nak. Okay. Okay. Dalam okay, kita lah tetapkan dalam gambar saya yang comel hotel tu, harap semua orang nampak. Okay, saya yang tetap dah, okay ni yang boy ni, yang rambut kuning seorang-seorang ni kita tak nak, kita reject dia. Saya bangkah. Itu particular boy yang kita tak nak. Okay, particular girl pula saya ambil yang pakai spek ni lah. Ni seorang, ini kita tak nak. Okay. So kalau 2 orang ni kita dah reject, berapa orang je tinggal?
Tiga. Tiga. Mana datang tiga? Kita ada 9. 2 orang ni kita dah reject. Berapa yang tinggal? Tujuh lah. Ada 7. Tu daripada 7 orang kita mesti pilih berapa orang tadi syarat soalan? Tiga. Very good, 3. So calculation kita will be 7C3. 7C3 dapat berapa? 35. Okay. Okay. Kita proceed seterusnya. Boleh? Boleh saya proceed? Boleh. Okay, good. Kita pergi next one, example 19. So example 19, we have 5 letters are selected from the word geography. Find the number of 5-letter word which does not contain letter G, must have only one G, must have 2 letter G. Okay. So keyword kita nampak kat sini ada 2. First, dia nak select 5 letters. Okay. Lepas tu, daripada yang kita pilih tu, kita mesti find number of 5 letter. Okay. So ini sebenarnya soalan melibatkan dua-dua. Mula-mula dia suruh pilih dulu. Dah pilih, kita kena form the letter. Maksudnya, lepas pilih kita kena susun. Okay. So kita pergi part A dulu. Does not contain letter G. Maksudnya kita tak nak pilih huruf G. So awal-awal ni semua sekali ada from the word geography ada berapa huruf kat situ? Ada 9 kan? Betul tak? Betul. Okay, lepas tu G ada 2 kali. Okay, so sekarang kita tak nak langsung huruf G. So kalau kita tak nak langsung huruf G, ada berapa pilihan yang tinggal? 7. 7. Okay, daripada 7 kita mesti pilih 5 letters. So dia akan jadi 7C5. Okay. Itu kita baru pilih. Next, lepas dah pilih, dia kata kita kena cari number of 5 letter words. 5 letter words tu dia nak cakap kita bina perkataan lah sebenarnya. Kita susun pula. So 5 yang kita dah pilih ni tadi, kita kena susun. 5P5. Ini choose. Ini awak form. Ataupun awak boleh buat juga 7C5 times with 5 factorial. Dua-dua benda yang sama maksud. Dapat berapa jawapan kat situ? 2520. 2520. Okay. Okay. Next kita pergi B. Alright. Must have only one letter G. Okay. Tadi tak nak G langsung. Sekarang dia nak satu je huruf G. So kalau ada satu je huruf G, satu je lah kan huruf G tu. Satu. Kita pilih satu huruf G. Betul? Lepas tu, ini awak dah pilih huruf G. Maksudnya berapa huruf lagi kita belum pilih? 4 lagi. 4 lagi. So 7C4. And then all together kita dah pilih 5 letter. So 5 letter ni semua kita nak susun. Once again kita buat 5P5. Dapat berapa jawapan kat situ? Empat 4200. Okey. Dah ke? Boleh proceed sih? Okey. Okey. Oh, saya nak patah balik lah, nanti ada orang mesti dia confuse. Kenapa kat sini kita buat satu je, tapi sebenarnya kita ada 2 pilihan huruf G. Kenapa kita tak buat 2C1? Kenapa kita terus satu je? Sebab dia nak cepat je. Apa dia? C1 kan. Kenapa 1C1? Kenapa saya tak buat 2C1? Sedangkan kita ada 2 pilihan huruf G. Sebab dia satu kata G must je. have only one. Sebab?
Yelah. Memanglah kita nak 1G. Kalau 2C1 maksudnya daripada 2 kita pilih satu lah kan. 2 choose 1. Kenapa kat sini kita buat 1C1 je? 1 je. Kita tak buat 2C1. Huruf sama. Very good sebab dia identical letter. Identical. Huruf tu huruf yang sama. So tak perlu 2C1. And this valid for any other case lah. Huruf ke, nombor ke ataupun identical object. Kalau cerita kita pasal pilih benda identical, cara dia satu je. Confirm jawapan dia satu. Satu cara je. Tak ada cara lain sebab benda tu benda yang sama. Okay. So kalau identical, memang ada satu cara je. Tak kisah huruf, nombor ataupun objek. Saya tulislah nota sikit kat atas tu, saya buat star. Identical, choose identical letter, huruf ataupun nombor ataupun objek. Jawapan dia sentiasa satu. Okey. Satu ways pula. Satu way lah. Astaghfirullahaladzim. Okey. Kita pergi C. Must have 2 letter G. So maksudnya kita ada 2 huruf G. Dua-dua tu kita nak. 2C2 lah. Ataupun sebenarnya 2C2 ni sama juga dengan 1. Kalau tekan kaki tu 2C2 tu is 1. Okay. So kalau 2 huruf G kita dah pilih, maksudnya tinggal lagi berapa huruf kita kena pilih? 3. Lagi 3. Good. And then huruf ni kita dah pilih, kita nak susun. Darabkanlah dengan 5P5. Betul tak? Macam ni? Betul. Setuju semua orang? Setuju. Kalau semua setuju, kita terjun lombong lagi weh. 6. 6? Mana 6? 6C3. 6C3. Kenapa 6C3? Dah pakai dulu. Total ada 9 huruf. Kan? Kita total ada 9 huruf. Kita dah pakai 2 huruf G. Baki tinggal 7 lah kan? Wah. Okay. Yang kat bahagian choose ni kita dah betul. Kat bahagian arrange ni. Kat bahagian arrange ni kita ada something wrong. Ada something yang kita tertinggal. Apa dia? Kena divide repeated object. Very good. Kita mesti bahagi dengan 2 factorial. 2 factorial ni mana datang? Kenapa tiba-tiba muncul? Identical G. Very good. Sebab kita ada 2G. So kita mesti bahagikan dengan 2 factorial kat situ. Case A memang tak ada langsung G. Sebab tu kita tak bahagi. Case B kita ada satu je huruf G. Sebab tu kita tak bahagi juga. Tapi untuk C ni kita ada 2 huruf G. So mesti bahagikan dengan 2 factorial sebab 2G yang berulang. Okey, tekan calculator. 2C2 darab 7C3 darab 5 factorial bahagi 2 factorial. Dapat berapa? 2100. Okey. So jangan terkejut, dalam soalan boleh keluar combine. Mula-mula dia suruh pilih, lepas tu kita kena susun. Biasanya famous soalan macam ni ataupun soalan dia suruh buat password lah. Password combination ke kan. Dia suruh pilih, lepas tu kita kena susun untuk jadikan benda tu password. Okay. Syami nak tanya soalan ke? Tiba-tiba raise hand. Tak. Dia tekan. Okay. Ada soalan? Example 19? Kalau tak ada, saya proceed. Next one, last one, example 20. Okay. So, a student must answer 10 out of 13 questions in an exam. Okay. Kat sini, dia tak cakap susunan tu penting ataupun combination tu dia tak ada keyword langsung. Tapi kita boleh faham kat sini daripada must answer 10 out of 13. Maksudnya, daripada 13 soalan, awak perlu jawab 10 soalan. So, kenapa kita tak jadikan dia permutation, susunan tu tak penting sebab tak kisahlah awak jawab soalan yang mana satu dulu. Yang penting awak mesti jawab 10 soalan. Sebab tu arrangement not important. Saya tulislah.
Awak sekadar perlu jawab 10 soalan. Arrangement tu tak penting langsung lah. Okay. Sebab tu kita kena guna NCR. So, how many choice has he? Apa ayat dia ni? How many choices has he if he must answer? How many choice he has? Saya rasa ayat dia terbalik lah. How many choices he has if he must answer the first 2 question? Okay, saya yang pecahkanlah biar nampak sikit. Okay, kita tadi semula-mula kita ada 13 soalan. Saya yang pecah konon-konon lah macam soalan exam. Kita ada part A tu ada 2 soalan, kita mesti jawab lagi 2. Dua-dua soalan tu mesti jawab. Wajib. Okay, next part B. Part B, tadi kita dah ada 2 soalan kat part A, maksudnya kat part B tinggal 11 soalan lah kan? Sebab all together kita ada 13 soalan. So, sebab nak cukupkan syarat kita mesti jawab 10 soalan, maksudnya kat sini part B kita kena jawab berapa soalan? 8. Very good, 8. Okay, itu je lah cerita dia. So, calculation kita maksudnya part A, 2 mesti jawab 2. So, 2C2. Darab, dia still dalam kertas exam yang sama. So, case yang sama. Part B pula, we have 11C8. Okay, dapat berapa tu? Satu enam 165. lima. Dapat ke semua orang? Dapat. Okay. So, how many choice he has if he must answer the first or second question but not both? Faham tak? Soalan tu minta apa? Berapa banyak pilihan dia ada kalau dia mesti jawab soalan pertama ataupun soalan kedua. Tapi bukan dua-dua soalan. Okay, saya pakai diagram yang sama ni lagi lah, part A dengan part B. Tapi cerita kita dah masuk lain. Okay, part A tadi ada 2 soalan. Dia kata dia mesti jawab soalan pertama ataupun soalan kedua. Maksudnya dia boleh jawab berapa soalan je kat part A? Satu soalan je. Okay, daripada 2 soalan kita kena pilih 1 soalan je. Soalan nombor 1 ataupun soalan nombor 2. Kita tak boleh jawab dua-dua soalan kat situ. Dia kata but not both. Maksudnya dua-dua soalan kita tak boleh jawab macam tu. Kita pilih salah satu je. Okay, maksudnya nak cukupkan syarat 10 soalan kat part B kita kena pilih lagi. Part B kena pilih berapa soalan? 9. Very good. Kena pilih 9. So calculation kita akan jadi 2C1 times with 11C9. Okay, dapat berapa jawapan? 110. 110. Okay. Settle B. Next, C. How many choices he has if he must answer exactly 3 of the first 5 question? So, situation ni dah jadi lain pula. Saya buat diagram lain lah. Alamak. Okay. Kita ada section 1. Section 1 tadi ada 5 soalan je. Maksudnya section 2 akan ada 8 soalan lah. Okay. So dia kata daripada section 1 ni kita mesti jawab exactly 3. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. So maksudnya section 1 mesti 3. Section 2 akan jadi 7. Sekarang dengar tak suara saya? Dengar. Dengar Okay. Apa masalah lah? Saya tak tahu apa masalah dengan mic saya hari ni. Dia minta mic baru agaknya. Okay. Tadi kita berhenti. Saya dah hilang suara saya kat part mana? Dah habis cerita ke? Oh. Tadi sampai 80 tu kan? Kelas tu. Okay. Dapat lah semua orang dapat 80. Dapat. Okay. So kalau dapat habislah topik 7.
Ya, dah habis. Tapi 7 dia ambil ni dah. Okey. Okey.